Fokus berita malam ini. Projek Jambatan Batang Lupa 2 capai 42.65% siap. Sumitomo Corporation Asia dan Oceana Group berminat jalin kerjasama dengan Sarawak. 3 pemilik skim penanaman padi terima bayaran pendahuluan Lakir Kuala Raja. Adun meradung agih bubur lambuk dan kurma. Kediaman keluarga asnaf di Seriaman tarik perhatian Adun Lingga. Projek Bina Baru dan naik taraf Jalan Pertanian di Tebedu akan ditender selewatnya November depan. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Maria Suci. Projek Jambatan Batang Lupa 2 yang dilaksanakan sejak Mac 2022 telah mencapai 42.65% siap tahap pelaksanaannya. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, projek yang menelan kos sebanyak RM223.63 juta itu mempunyai menara kabel yang tertinggi di Malaysia iaitu setinggi 145.5 meter. Katanya apabila siap kelak, jabatan itu akan memendekkan perjalanan antara Seriaman dan Betong selama 20 minit berbanding lebih 1 jam sebelum ini. Kosnya adalah kontrak SAM 223 juta, 223.6 juta. Dan we are very happy with the progress. Nampaknya on schedule. Malah 14 hari ahead of schedule. Dan oleh demikian kami mengharapkan jambatan ini akan siap pada bulan Julai 2025. Dan dengan siap jambatan ini, ianya akan membuka kawasan-kawasan ini. Dari jambatan ini, Seriaman terus pergi ke Betong dan terus keluar di Pen Borneo di Betong dan disambung dengan satu second trunk road Lupaku to Kota second trunk road. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pakej B2 Fasa 1 cadangan pembinaan jalan dari Jalan Kejatau ke Jambatan Batang Lupa 2 di Simanggang pada Jumaat. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu memberitahu projek Pakej B2 Fasa 1 cadangan pembinaan jalan dari Jalan Kejatau ke Jambatan Batang Lupa 2 yang bernilai RM154 juta itu mula dilaksanakan pada 21 Februari lalu dan dijangka siap pada Ogos 2026. Menurut beliau, projek tersebut dilaksanakan untuk mengelakkan jalan melalui bandar dan melibatkan kerja menaik taraf beberapa jalan iaitu Jalan Merdeka, Jalan Kejatau, Jalan Fuchau dan Jalan Lingga Seriaman. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas Uga telah menyempurnakan Majlis Perasmian Pemasangan Kabel pertama Jabatan Batang Lupa 2. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis, Ahli Parlimen Seriaman Datuk Seri Doris Sofia Brody, Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor dan Pengerusi Agensi Pembangunan Seriaman SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Syarikat Sumitomo Corporation Asia dan Oceana Group berminat untuk menjalinkan kerjasama dengan Sarawak dalam meneroka projek-projek baru berasaskan buloh sebagai komponen dalam tenaga boleh diperbaharui. Sehubungan dengan itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah membuat satu perjumpaan bersama Ketua Pegawai Eksekutif syarikat tersebut, Kego Xiaomi di Singapura untuk membincangkan peluang kerjasama ini. Menurut satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Khamis, syarikat tersebut turut berminat dalam penglibatan projek hijau di Sarawak seperti penggunaan buloh sebagai biojisim, teknologi baharu, penangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS, logam hijau, kimia dan derivatif.
Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan mengalu-alukan Sumitomo untuk meneroka dan melabur dalam projek penanaman buloh serta sektor ekonomi baharu termasuk ekonomi hijau dan digital. Pada masa ini, Sumitomo telah mengadakan beberapa kerjasama di Sarawak dan kini sedang membangunkan projek pengeluaran berkaitan hidrogen di Bintulu. Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir Kuala Rajang telah membuat bayaran pendahuluan sejumlah RM18,000 untuk 18 plot bagi tujuan pajak tanah untuk skim penanaman padi di Sungai Bapa kepada 3 orang pemilik yang terlibat. Sebanyak 4 plot dengan jumlah 15.7 ekar milik 3 peserta sudah ditanam padi sementara yang lain masih dalam proses pembersihan tanah. Penyampaian bayaran pendahuluan plot tersebut telah disempurnakan oleh Adun Kuala Rajang, Datuk Lim Talif Saleh semasa mengadakan program Jelajah Ramadan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang di Masjid Darul Ibadah Kampung Rajang pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Len yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak turut menyantuni 339 orang asnaf dan warga emas dengan menyampaikan sumbangan duit raya menerusi ketua kaum masing-masing daripada Pusat Khidmat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kuala Rajang berjumlah keseluruhan RM16,950. Turut disampaikan ialah sumbangan kepada pengurusan Masjid Darul Ibadah Kampung Rajang berjumlah RM4,000 dari Lakir Kuala Rajang serta RM2,000 dari Pusat Khidmat PBB Kuala Rajang. Datuk Len turut berbuka puasa serta menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah bersama-sama penduduk kampung serta ahli jawatan kuasa masjid dan karya masjid. Sebanyak 600 pek bubur lambuk bersama 300 kotak kurma telah diagihkan kepada setiap ketua isi rumah di 4 lokasi di Meradong. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing telah menyampaikan bubur lambuk dan kurma tersebut pada Khamis. Menurut beliau, usaha yang dijalankan ini bukan sahaja sebagai menzahirkan amalan memberi, malah turut mengeratkan ikatan ukhuwah sesama umat Islam dan merapatkan silaturahim tanpa mengira bangsa dan agama. Selain itu, katanya ia juga menyemarakkan aktiviti bersama Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK. Kampung terlibat di samping membantu meringankan beban umat Islam di Konstitusi Meradong sempena bulan Ramadan. Dalam pada itu, penduduk kampung menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Ding di atas sumbangan tersebut dan berasa amat gembira kerana dapat bertemu dan meluangkan masa di kawasan mereka. Keadaan rumah sebuah keluarga asnaf di Sri Aman yang uzur dan tidak selamat untuk didiami mendapat perhatian Adun Lingga Dayang Noraza Awang Soho. Susulan itu, Dayang Noraza telah membuat lawatan bersama Ketua Kampung Lemanak Jamali Hamdin, pihak Majlis Amanah Rakyat MARA dan pejabat daerah Sri Aman ke rumah berkenaan bagi melihat sendiri keadaan kediaman asnaf tersebut. Katanya struktur rumah tersebut terjejas berikutan musim hujan dan monsun yang sedang melanda kawasan Sri Aman, menjadikannya tidak lagi selamat untuk didiami. Lebih membimbangkan apabila sebahagian rumah itu runtuh akibat hakisan tebingan sungai dan menyukarkan lagi nasib penghuni rumah berkenaan. Sehubungan dengan itu, Dayang Noraza meminta agensi kerajaan yang hadir untuk bekerjasama dengan Jamali dan asnaf berkenaan untuk membuat laporan agar mereka layak dipindahkan ke tapak baru serta dibina rumah projek Perumahan Rakyat Miskin Tega PPRT. Kediaman sementara untuk warga asnaf itu adalah rumah kediaman peninggalan ibunya, sementara urusan kediaman baru dapat diselesaikan. Dalam pada itu, kerja-kerja baik pulih rumah ibunya juga akan dilaksanakan memandangkan keadaan rumah tersebut juga memerlukan perhatian. Projek membina baharu dan menaik taraf beberapa jalan pertanian di kawasan Terbedu akan ditender selewat-lewatnya November tahun ini.
Menurut Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID masih lagi membuat anggaran kos sebenar dan building quantity BQ yang diperlukan untuk memulakan projek tersebut. Perkara tersebut dimaklumkan oleh beliau selepas meninjau lawatan tapak projek pembinaan baharu dan menaik taraf jalan pertanian melibatkan Kampung Tesu Mawang, Kampung Gahat Mawang dan Kampung Daha Mawang baru-baru ini. Susulan pembukaan jalan itu nanti, Dr. Simon menasihati ketua dan penduduk kampung untuk membuka tanah pertanian dengan menanam tanaman komersial yang boleh meningkatkan lagi pendapatan mereka. Usai lawatannya ke tapak projek, beliau turut membuat lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebeduk untuk melihat prasarana di asrama lelaki di sekolah berkenaan. Dalam lawatannya, beliau telah menyalurkan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM20,000 kepada pengetua sekolah Edmund Dundang untuk digunakan membaiki segala kerosakan katil, almari dan pembelian tilam baharu kepada pelajar asrama. Sekian edisi malam bersama dengan saya, Mares Suji. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Majlis Pecah Tanah Pakej B2 Fasa 1 cadangan pembinaan jalan dari Jalan Kejatau ke Jabatan Batang Lupa 2 oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas di Simanggang pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. Whether the alignment is already out.